penjualan tidak berlaku, tuan puan tak perlu apa dah. Tanah tersebut bukan dalam kawalan tuan puan dah. Kita pergi kepada lampiran 1. Sebagaimana yang saya nyatakan pada awal tadi bahawa di dalam notis permohonan ini ada satu lampiran yang dilampirkan menjadi sebahagian daripada intipati kepada notis permohonan lampiran 86 ini. Lampiran 1 lebih kepada prosedur bagi menjalankan mesyuarat di bawah Mahkamah Seksyen 314 Akta Syarikat. Yang mana prosedur ini digarap oleh pihak plaintiff yang dimohon untuk dimasukkan sebagai tata cara mesyuarat jika dibenarkan oleh pihak mahkamah. Dalam kedudukan ini, jika pihak mahkamah membenarkan EJM itu dijalankan, maka prosedur perjalanan mesyuaratnya adalah mengikut apa yang dinyatakan di dalam lampiran 1 ini. Baik, apakah lampiran 1 ini? 1. Penyelia. Mesyuarat adalah di bawah kawalan penyeliaan Mega Corporate Services yang dinamakan penyelia atau pegawai-pegawainya, termasuklah Cik Cindy Lim. Cindy Lim ni dah beberapa kali menjalankan kerja-kerja mesyuarat di bawah Pelantikan Cahaya Baru Development, dan setiap kali mesyuarat tersebut berlaku banyak pertikaian yang mana para pemegang saham mempertikaikan keputusan mesyuarat, penjawatan mesyuarat, pendaftaran mesyuarat. Tetapi dalam perkara ini nampaknya pihak CBDB masih lagi mengambil Cik Cindy Lim dan juga Mega Corporate Services untuk menjalankan kerja mesyuarat, yang mana ini sudah tentu akan menimbulkan lagi pentelekahan dan kekecohan seperti mana yang berlaku sebelum ini di atas ketidakpuasan para pemegang saham di atas perjalanan mesyuarat yang dijalankan oleh pihak Mega Corporate Services. Jawatan kuasa. Kita rujuk pada jawatan kuasa tadi, yang 4 orang tadi hendaklah hadir dan meneliti mesyuarat. Tapi pada setiap masa tidak akan memainkan peranan aktif dalam pengarah mesyuarat dan hendaklah mematuhi arahan penyelia dan pegawai-pegawainya. Di dalam keadaan ini, jawatan kuasa yang dilantik, yang dinyatakan tadi, ada 4 orang tadi, tidaklah mempunyai kuasa, ya, yang ini dalam mesyuarat ini ada 4 orang yang dilantik daripada 2 orang daripada defendant dan 2 orang daripada plaintiff, Rabu Benjantan dan Seperam Bardan, Said dan Muhammad Kasim, tidak mempunyai apa-apa kuasa dan hadir di sana sebagai pemerhati dan hendaklah mematuhi arahan penyelia. Penyelia kuasa atau Mega Corporate Services mempunyai kuasa yang paling atas, dan termasuklah pegawai-pegawainya. Okey. 1.3. Hanya resolusi 1 nombor 1 dan nombor 2 saja yang dibentangkan dan diundi di mesyuarat. Tiada sebarang urusan lain boleh dijalankan atau diundi. Okey, maksudnya hanya resolusi 1 dan 2 tadilah yang kita tengok tadi, iaitu jual pada harga RM16, dan jika gagal jual, maka resolusi pertama untuk jual pada RM16 dan ke atas itu hendaklah terpakai dan tidak ada mesyuarat lain lagi lah selepas tu. Dia boleh jual pada anytime lah, pada sesiapa saja asalkan tidak kurang daripada RM16. Jadi hanya 2 resolusi itu saja yang ada. Okey. Tidak ada urusan lain boleh dijalankan, tidak ada resolusi lain yang boleh dibawa, okey, dan atau apa undian yang lain. 1.4. Ni proceeding pada mesyuarat tersebut. Mesyuarat akan dibuka oleh Cik Cindy Lim atau nomini atau orang-orang yang dinamakan nanti secara dan dimaklumkan yang mana akan dimaklumkan secara bertulis kepada plaintiff kelima. Yang akan memperusi dan memulakan mesyuarat pada pukul 9 pagi. Mesyuarat akan diteruskan tanpa ulasan atau naratif mengenai urusan tunggal mesyuarat, iaitu mengundi berkenaan resolusi nombor 1 dan nombor 2. Okey. Tuan-tuan tahu tak, di dalam kedudukan ini tidak akan ada perbahasan, tidak akan ada pertanyaan, tidak ada
apa-apa soalan yang dibenarkan. Hanya masuk untuk mengundi sahaja. Tak boleh tanya harga kenapa, tak boleh nak tinggikan lagi, siapa bakal pembelinya, kenapakah macam ni, bolehkah kita tunggu untuk tangguh. Tidak boleh bertanya apa atau tidak ada tempat untuk bertanya, tidak ada, hanya untuk masuk mengundi sahaja. Okey. Untuk tujuan ini, penyelia hendaklah menyediakan kertas-kertas undi. Komputer, mesin dan peralatan lain diperlukan untuk memudahkan pengundian resolusi 1 dan resolusi 2. Jadi mesyuarat ini sebenarnya dia bukan satu mesyuarat. Dia adalah lebih kepada datang untuk mengundi saja. Tidak ada perbincangan, tidak ada tanya bertanya, tidak ada perbahasan, tidak ada apa-apa pun. Hanya datang mengundi saja. Ya. 1.5, tidak ada sebarang atau apa-apa usul dibenarkan dibentangkan pada mesyuarat tersebut maupun sebarang perbincangan atau perbahasan apa jua dibenarkan atau kewajaran atau sebaliknya resolusi yang dicadangkan. Nampak ni? Nyatakan 1.5 ni. Tidak ada apa, tak boleh dipersoal langsung. Kalau tuan-puan cuba bersoal atau cuba bertanya, ada satu kesan yang akan sampai pada tuan-puan. Okey, kita teruskan lagi. Jadi apa yang perlu dibuat? Apa yang berlaku pada hari tersebut? Pemegang saham yang layak hendaklah masuki bilik mesyuarat dengan teratur mengikut arahan pegawai-pegawai penyelia. Dengan syarat sentiasa penyelia berhak untuk menafikan kemasukan ke mesyuarat mana-mana pemegang saham yang dianggap satu, berkelakuan kasar, tidak terkawal atau melakukan perbuatan dera secara fizikal atau lisan atau enggan mengikut arahan penyelia. Yang mana dalam kurungan perbuatan-perbuatan tersebut dikatakan sebagai pemegang saham tidak terkawal. Kalau kita bertanya, dia kata jangan tanya. Kita tanya lagi, dah masuk. Dah tak boleh. Awak dah macam penyelia ni macam referee lah. Dia akan menentukan, okey, awak boleh mengundi, awak tak boleh mengundi, atau awak ni bercakap kasar dengan saya dan menyebabkan saya terpaksa batalkan awak. Dia boleh membatalkan kemasukan tuan-puan sebagai pengundi dan dia juga boleh membatalkan jika tuan-puan dah mengundi, batalkan undi tuan-puan. Di atas alasan pemegang saham tidak berkawal, tidak boleh, tidak terkawal. Betapa besarnya kuasa penyelia atau mega corporate services ni. Apa yang ingat? Inikah satu mesyuarat yang dimohon oleh tuan-puan? Dalam keadaan beginikah yang diperlukan untuk menentukan masa depan tanah tuan-puan sekalian? Tanah tuan-puan sekalian, tuan-puan menentukan dengan mesyuarat, dengan kadar mesyuarat, dengan perbincangan yang lebih mendalam, dengan lebih jitu lagi supaya keputusan yang terbaik dapat dicapai. Tetapi kalau melihat kepada permohonan yang dibuat ini, perkara tersebut tidak akan berlaku sama sekali. Tidak ada perbincangan dengan antara pembeli atau penjual atau ejennya, tidak ada. Jangan tuan-puan bermimpi untuk ada perbincangan dengan ejen ke apa ke dalam mesyuarat tersebut. Tuan-puan hanya masuk, undi. Nak jual, tak jual. Kalau tak jual, kalau lulus, tak jadi beli esok, dah tak ada lagi lah. Maksudnya, selepas pada mesyuarat ini, kalau tuan-puan dah memuluskan satu resolusi untuk menjual, tetapi penjualan tidak berlaku, tuan-puan tidak boleh kontrol apa dah. Tanah tersebut bukan dalam kawalan tuan-puan dah. Akan berada dalam kawalan CBDB. Seperti mana tanah yang berlaku pada mula dahulu, tergadainya tanah dahulu, beginilah akan berlaku lagi. Kalau undian tersebut diluluskan untuk menjual. Faham tak maksud saya? Dahulu tuan-tuan punya tanah tergadai melalui PA. Okey. PA yang kuasa diberikan sepenuhnya pada CBDB. CBDB dah masuk dengan macam-macam urusan yang gagal, semua jadi misteri, duit tak hilang. Tinggallah sekarang kera ni. Sekarang melalui mesyuarat ni pula, jika tuan-puan masuk dan meluluskan penjualan, tiba-tiba penjualan tak berlaku oleh apa sebab apa sekalian, ataupun ada kegagalan apa sebab sekalipun, yang Izrik bawa ni, tak nak beli ke, gagal beli ke, menarik diri ke apa ke, kuasa untuk menjual tu dah tak ada pada tuan-tuan lah. Kuasa untuk menjual tu dah terletak pada CBDB sepenuhnya, untuk menjual pada siapa sahaja yang dia nak.
sama seperti yang dahulu. Jadi terletak pada Tuan Puan lah. Adakah Tuan Puan merasa ingin menghadapi ataupun ingin berada dalam keadaan pisang berbuah dua kali? Dengan benda ini yang ada sekarang ni pun, yang tinggal sekarang kera ni, Tuan Puan masih lagi ingin menyerahkan masa depan Tuan Puan kepada satu benda yang tak pasti, yang tidak ada ketentuan lagi dari segi proses penjualan, dari segi proses penerimaan wang, dari segi potongan harganya, daripada proses pembahagian duitnya, masih lagi kabur. Tetapi sekarang ni permohonan yang dibuat di sini adalah untuk mengambil kuasa daripada Tuan Puan untuk dijual. Ada kuasa pada CBDB, CBDB boleh jual pada sesiapa saja. Jika izrik tersebut tidak berjaya membeli. Ini satu benda yang pada saya amat memelikkan. Ya. Dan puan-puan kena ingat, kuasa Tuan Puan tu jaga sebaik mungkin supaya tidak berlaku lagi masalah ataupun perjalanan yang tak tentu sebelum ini berulang kali di masa hadapan. Ya. Mengadakan mesyuarat, adakan mesyuarat betul-betul. Jangan ada mesyuarat untuk mengambil hak dan kuasa para pemegang saham balik kepada syarikat, dan syarikat selepas tu kalau tak ada lagi, kalau tak berjaya nak jual yang ini, dia boleh jual pada sesiapa tanpa rujukan pada para pemegang saham. Itu dinyatakan dalam permohonan tadi yang saya tunjuk tadi. Untuk, kalau saya tak silap, saya boleh tengok sini. Tuan Puan kena ingat, ini bukan sesuatu perkara yang main-main atau satu perkara yang boleh diambil mudah. Ya. Nanti saya untuk mengulang ni, saya akan tengokkan perkara ni supaya Tuan Puan boleh faham dan ingat dalam fikiran Tuan Puan. Ya, tengok di sini. Dalam keadaan sekalian, perintah ini dalam peringkat 1, notis penilaian akan berterusan dipakai dalam buka kuasa. Itu satu. Ya. Kedua, lampiran 1 akan dianggap sebagai arahan-arahan mahkamah. Benda yang dicipta tadi akan dianggap sebagai arahan-arahan mahkamah. Baik. Okey. 55.2 saya sebutkan tadi. Selanjutnya, dan tambahan, sekiranya perjuangan tanah kepada sesiapa tidak didedahkan itu tidak berjaya. Diulang lagi ya. Bagi apa-apa sebab. Apa-apa sebab ni boleh apa-apa sebab sekalipun. Dia tak nak ke, dia nak ke, dia tak nak ke, tak mampu ke, atau alasan. Tetapi pemegang saham telah meluluskan benda mesyuarat diadakan tersebut oleh Mahkamah tersebut, resolusi nombor 1 atau resolusi nombor 2. Okey. Maka kelulusan pemegang saham resolusi nombor 1 atau nombor 2 sebenarnya hendaklah berkuat kuasa dan mengikat preventif kelima bagi penerimaan tawaran-tawaran daripada mana-mana pihak ketiga untuk pembelian tanah pada harga tak kurang pada RM16 sekaki, tanpa keperluan lagi mendapatkan kelulusan semula atau yang baru pemegang saham preventif kelima. Nampak tak maksud dia kat sini? Nampak tak? Kalau dah sekali tuan luluskan, kuasa Tuan Puan tu berada pada CBDB. CBDB akan mempunyai kuasa sepenuhnya nak jual pada siapa pun. Ini dia. Ingat mesyuarat yang dimohon ni. Ini resolusi yang dipohon oleh pihak plaintiff tersebut. Dan plaintiff tu pula kita tengok siapakah orang-orangnya. Adakah orang-orang yang sama, yang terpalit dengan pelbagai masalah sebelum ni, ataupun apa salahnya kalau kita tunggu dan selesaikan, bagi kepada director-director baru yang bersama-sama dipantau oleh Tuan Puan, yang tidak mempunyai rekod penjarahan atau rekod yang dipertikaikan sebelum ni, yang sama-sama berjuang untuk memberikan yang terbaik dan keadilan yang sepatutnya. Tuan Puan fikirlah, ini semua ni, permohonan ini adalah permohonan di mahkamah yang akan mempunyai implikasi secara terus kepada Tuan Puan sekalian. Baik. Dan saya kata tadi, tidak ada apa-apa perbincangan yang apa. Kalau ada apa-apa perkataan pertanyaan lisan yang diklasifikasikan sampai pemegang saham tak terkawal, maka kesannya penyelia
Bukan saya cakap penyelia adalah membatalkan undi pemegang saham tak terkawal itu. Kuat kuasa dia. Kalau tuan-puan nak merasa dibatalkan undi tuan-puan, tuan-puan boleh buat seperti mana perkara yang dilarang di sini. Itu dia. Okey. Hanya pemegang saham 1.6. Hanya pemegang saham, proksi mereka atau pentadbir telah meninggal boleh memasuki mesyuarat dan membuang undi, ya. Hadir mesyuarat tetapi hanya untuk buang undi. Bukan untuk bermesyuarat, tuan-tuan, ya. Hadir untuk buang undi. Kalau lebih senangnya, tak usah ada mesyuarat lah. Lebih senangnya dikatakan sebagai pilihan raya lah terus. Buang undi je, tak ada mesyuarat apa bagai kan. Dan hendaklah dengan segera keluar selepas buang undi. Okey. Semua pemegang saham lain layak, proksi ataupun pentadbir yang hendaklah menunggu untuk mengundi, hendaklah berada di ruang menunggu yang tidakkan sementara menunggu giliran. Okey. Proses pengundian hendaklah dijalankan secara undian pool dan penyelia hendaklah membuat semua peraturan-peraturan yang perlu bagi menyediakan mesin dan peralatan. Okey. Ini undian secara pool ni kalau ikut tata cara betul mesyuarat, dia ditentukan di dalam mesyuarat. Hendaklah penyelia akan ataupun pengurusi yang menjalin akan menyatakan undian pada ni jalankan secara pool ke apa ke. Tapi ini dia minta awal-awal lagi. Undian secara buang undi yang mana pengiraannya tak dinyatakan secara terbuka atau macam mana, ya. Ataupun kalau pilihan raya tu dibuat pengiraan secara depan-depan atau pengiraan ini dikira macam mana pun tak dinyatakan. Okey. Masa ditetapkan oleh untuk mengundi adalah 4 jam daripada tarikh mesyuarat bermula. Tarikh mesyuarat bermula tapi pekerjaan dia undi saja. Jadi mana mesyuarat yang kita nyatakan itu yang sepatutnya sebagaimana yang sewajarnya untuk kita berbincang dahulu, berbahas dahulu apa semua tak ada. Jangan tuan-tuan, okey. Jadi selepas 120 minit selepas tutupnya itu, maka Encik Cindy Lim akan mengumumkan keputusannya. Okey. Di sini dah orang-orang yang layak untuk hadir mengundi nyatakan daftar saham yang dicerminkan, daftar pemegang saham dicerminkan oleh rekod komputer SSM setakat mana tak dinyatakan, ya. Hendaklah digunakan dalam syarat tersebut. Okey. Pentadbir hendaklah melalui surat kuasa pentadbir atau geran probate. Hendaklah diterima masuk ke mesyuarat dan layak mengundi. Pentadbir tidak dibenarkan melantik oleh mana proksi. Yes. Pentadbir bersama hanya seorang saja akan diterima masuk ke mesyuarat dan dibenarkan mengundi. Baik. Ini pun satu benda yang perlu diperhatikan, kedudukan pentadbir-pentadbir ni, dan apakah perlu dibawa, apakah ni mungkin akan diberi dalam notis mesyuarat nantilah. Notis mesyuarat akan disampaikan. Okey, ni ada. Kepada semua berhak disampaikan disertakan dengan penyataan penjelasan tentang latar belakang penjualan tanah dan peserta tak dinyatakan. Dinyatakanlah di dalam notis mesyuarat itu apa-apa yang latar belakang mesyuarat. Satu penyataan penjelasan tersebut nak dipaparkan di pejabat berdaftar plaintiff kelima. Kat mana tak tahu pejabat berdaftar plaintiff kelima? Kalau tuan-tuan tahu, bolehlah tanya di manakah pejabat berdaftar plaintiff kelima. Kalau boleh, tuan-puan melawatlah tempat yang dinyatakan pejabat berdaftar tu. Ada ke tidak? Di manakah letaknya? Buatlah melawat. Sebab ini antara sebabnya jika tak kena cara, benda ni akan menjurus kepada saat-saat akhir CBDB lah, ya. Tetapi di atas pengesahan saya ni supaya tuan kenal CBDB ni mana pejabatnya, siapa, di mana pejabat berdaftarnya. Yalah, kita ni kan ahlinya, kenalah tengok benda-benda tu sekali. Ataupun kalau tak tahu, silalah tanya pihak-pihak yang berkenaan. Okey. Itulah berkenaan dengan lampiran satu yang menjadi proses dan prosedur mesyuarat yang dikatakan mesyuarat tersebut, yang mana perjalanannya bukanlah mesyuarat, hanyalah membuang undi saja. Yang perlu tuan-puan kena perhatikan kesan dan natijah kepada
perkara-perkara yang diminta di dalam notis permohonan ke mahkamah. Lampiran 86. Okey, sekian, terima kasih.